Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, so untuk video kali ini saya akan share kepada anda berkenaan dengan sokongan, pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Tapi sebelum tu, bagi siapa yang rasa video ni bermanfaat, bolehlah like dan juga boleh share kepada kawan-kawan korang. Dan jangan lupa, kalau suka boleh subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video yang sebelum ini dan video-video yang akan saya buat selepas ini. Okey, so sebenarnya tajuk ini adalah tajuk yang baru, iaitu sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Tapi untuk kali ini kita nak fokuskan kepada sistem rangka sahaja. Okey, jom. Jadi jenis sokongan haiwan, kita ada 3 sistem sokongan secara umumnya adalah haiwan, iaitu rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hidrostatik. Okey, rangka dalam bagi kebanyakan haiwan bertulang belakang. Kemudian kita ada rangka luar bagi kebanyakan bagi kebanyakan serangga, dan juga rangka hidrostatik bagi cacing-cacing dan sebagainya. Okey, jom kita tengok. Sistem sokongan haiwan yang pertama, rangka dalam. Okey, rangka dalam ni merupakan sistem sokongan bagi semua vertebrata dan juga manusia. Baik, ingat balik, vertebrata ni apa? Vertebrata ni adalah haiwan yang bertulang belakang, haiwan yang mempunyai turus vertebra, iaitu bahagian tulang belakang lah, ya. Kemudian terdiri daripada tulang dan juga rawan. Okey, dan apa fungsi rangka dalam ni sebenarnya? Okey, rangka ni banyak fungsi. Yang pertama, menyokong berat badan. Okey, apabila ada rangka, dia boleh menyokong kita punya badan kita. Kalau tak ada rangka, cuba bayang kalau tak ada rangka, apa akan jadi pada badan kita, ya? Okey, melindungi organ dalaman. Sebagai contoh, jantung kita sangat lembut, jadi dia dilindungi oleh tulang rusuk supaya jantung kita tidak tercedera kalau berlaku hentakan dan sebagainya. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, mengekalkan bentuk badan. Bersyukur kita ada rangka, ada tulang, dia memberikan shape kepada badan kita. Cuba bayangkan kalau daging, seketul daging kita susun-susun, so dia sekelompok macam tu je, macam daging kita beli kat pasar. Tapi kalau ada rangka, dia ada nampak struktur bahagian-bahagian badan kita. Okey, kemudian sebagai pautan kepada otot untuk pergerakan. So sebenarnya untuk pengetahuan korang, ini otot-otot badan ni, otot-otot daging-daging ni sebenarnya otot dia. Jadi otot-otot ni dia sebenarnya melekat dengan tulang. Cuba bayangkan kalau tak ada tulang, tak dapat nak bayangkan. Okey, so dia akan jadi seketul daging yang berteraburan di atas lantai. Kurang macam tu lah. Okey, so very important, sebab ada rangka dalam, dia ada shape, dapat menyokong, dapat melindungi organ dalaman kita yang lembut dan boleh mengekalkan shape pada badan. Dan yang paling penting sebenarnya adalah untuk pergerakan. Okey, dia menolong dalam pergerakan. Okey, contohnya ada manusia, gajah, singa, kucing, monyet, ular, ikan, semua family vertebrata tu. Okey, semuanya ada rangka dalam, ada turus vertebrata. Okey, sistem sokongan dalam rangka luar pula. Okey, apa rangka luar tu? Okey, kita tengok rangka luar merupakan sistem sokongan bagi kebanyakan invertebrata. Invertebrata ialah haiwan yang tidak bertulang belakang, haiwan yang secara luarannya kita nampak dia macam tak ada tulang, tapi sebenarnya tulang dia tu, istilah tulang dia tu adalah rangka yang dekat luar ini. Okey, so terdiri daripada lapisan keras kitin berlilin, kitin berlilin atau bercangkerang. Jadi haiwan yang tak tulang ni biasanya kita akan jumpa dia kulit luar dia keras. Okey, fungsi rangka luar dalam haiwan ini, pertama, menyokong berat badan. Okey, sama saja, mengekalkan bentuk badan dia. Kalau tak, kita tak nampak dia macam ketam dan sebagainya. Melindungi organ dalaman juga. Okey, itu fungsi rangka. Dan sebagai tapak untuk pelekatan otot. Okey, contoh haiwan yang berada dalam ini adalah ketam. Tengok, ketam dia punya kulit luar dia keras. Udang pun keras juga. Belangkas,
kerang, kumbang dan kalajengking. Haiwan-haiwan ni kita panggil dia rangka luar. Okey, next adalah sistem sokongan haiwan untuk rangka hidrostatik. Okey, rangka hidrostatik. Hydro ni bermaksud air. Okey, jadi mainly dibuat daripada air. Terdiri daripada dinding berotot yang melitupi rongga badan yang dipenuhi bendalai. Okey, tengok sini. Selalunya kita jumpa dalam cacing. Okey, cacing ni sebenarnya dia tak ada tulang dan dia tidak mempunyai rangka luar, tetapi kita panggil dia rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik adalah dia dipenuhi dinding, dalam dia ada rongga, ada lubang. Lubang tu dipenuhi dengan cecair, bendalai. Okay, so that's why kita panggil dia rangka hidrostatik. Apabila bendalai ni dia penuh dengan ruang, jadi dia macam sort of dia ada tekanan yang menekan dinding-dinding ni. Air ni akan menekan dinding-dinding ni, yang menyebabkan cacing ni boleh jadi seperti keras. Macam tu, dia seolah macam jadi keras bila ada tekanan kat sini yang dikenakan untuk aktiviti-aktiviti tertentu. Okey, terutamanya untuk pergerakan. Nanti kita akan pergi lebih lanjut. Apa fungsi rangka hidrostatik ni? Okey, fungsi rangka hidrostatik adalah untuk mengekalkan dan mengawal bentuk badan, membolehkan pergerakan haiwan. Haiwan ni bergerak, the most important things. Contoh rangka hidrostatik adalah ulat beluncas, cacing tanah, cacing pipih, pacak lintah dan sedara mara dia. Okey, so semua ini merupakan haiwan-haiwan yang tergolong dalam rangka hidrostatik. Okey guys, kalau ada masalah, kalau tak faham, boleh komen di ruangan komen. Dan kalau suka, kalau rasa video ni bermanfaat untuk korang, boleh like dan juga boleh share dengan kawan. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe channel saya kalau ingin mendapatkan video-video yang sebelum ni dan juga video-video yang akan dibuat selepas ini. Okay, so that's all for today. InsyaAllah saya akan sambung dengan video yang seterusnya dengan tajuk yang lain. So thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.